Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Tan Sri Dr. Gauss Jasmond, Naib Chancellor Universiti Malaya dan Barisan Pengurusan Universiti serta dekan-dekan dan pengarah. Majlis persilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri Dr. Gauss Jasmond, Naib Chancellor Universiti Malaya, Profesor Dr. Awang Bulgiba bin Awang Mahmud, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, Profesor Datuk Dr. Rohana Yusof, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar, Profesor Dr. Kurunadin Ratnavelu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan, Encik Yusof bin Musa, Pemangku Pendaftar, ahli-ahli pengurusan, para dekan dan pengarah, pegawai-pegawai dan staf Universiti Malaya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Selamat datang ke majlis penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Sijil Perkhidmatan Cemerlang dan Anugerah Perkhidmatan Setia 2012. Bagi memulakan dan memberkati majlis pada hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan ini, majlis diteruskan dengan bagi memulakan majlis pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Naib Chancellor Tan Sri Dr. Gauss Jasmond naik ke pentas untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan yang berbahagia Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara pengerusi majlis, para timbalan Naib Chancellor, para dekan, para pengarah, para profesor dan para kaki tangan Universiti Malaya yang hadir pada pagi ini. Saya ingin melahirkan kesyukuran dan gembira dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini dalam majlis penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Sijil Perkhidmatan Cemerlang dan Sijil Perkhidmatan Setia. Sebenarnya nyaris-nyaris saya tak hadir pada pagi ini sebab semalam 30 jam perjalanan daripada Amerika Selatan dan nyaris-nyaris di Houston ditinggal kapal terbang. Tapi dah Tuhan nak bantu kita sampai juga, jadi kita sampai. Kalau tidak, saya masih dalam pesawat lagi hari pada pagi ini ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan, ingin saya merakamkan ucapan tahniah kepada semua yang hadir, semua yang akan menerima anugerah dan sijil pada pagi ini,
tuan-tuan dan puan-puan merupakan kaki tangan yang terpilih, the top, the cream among all the staff, dan atas pencapaian itu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Tak semua staf yang kita boleh beli anugerah ini, kerana memang telah dihaskan at the top saja yang boleh menerimanya. Dan setiap tahun nak buat keputusan siapa yang patut menerima tu cukup susah sebenarnya. Bagi mereka lah, tolong bagi tahu kawan-kawan yang lain, mereka yang tak dapat anugerah ni janganlah sedih. Sebab tak semua boleh dapat. Yang pentingnya kita mesti jadi staf Sri Malaya yang betul-betul berdedikasi, dan yang staf yang tidak mengira penat, letih dan sebagainya semata-mata untuk menyumbang kepada kejayaan universiti. Setahu saya, semasa saya jadi akademik selama 15 tahun di UM, saya tidak pernah dapat satu sijil atau anugerah. Tak pernah. I have no certificate to show you, I have no anugerah to show you. Ini saya nak bagi tahu di sini. Of course, bila saya sebut tu tidak bermakna saya tidak menghargai orang-orang yang dapat anugerah dan pingat ini ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak pernah dapat. Mungkin sekarang mula nak merajuk lah kan. Tapi tak apa, no problem with that. Yang pentingnya lah kita kena terus berkorban dan membuat sebaik mungkin kepada universiti ini ya. Apa ni tuan-tuan dan puan-puan, kebelakangan ini saya banyak berjalan. Saya banyak merantau di pelosok dunia yang tak pernah kita pergi. Yang selalu kita pergi ialah United Kingdom, Australia, US. Tapi kali ini, dalam 3 bulan lepas saya telah membuat keputusan untuk pergi ke Skandinavia, dan yang baru lepas ini adalah ke Amerika Selatan. Jauh perjalanannya. Dan setengah orang yang dalam saya punya kumpulan tu yang terdiri daripada 2 orang dekan asyik risau, nanti orang kata asyik berjalan je, bila nak buat kerja dia kata. Tapi banyak pengalaman dan banyak ilmu yang telah kami dapat, dan antaranya selepas pengembaraan di Skandinavia, satu keputusan yang kami telah buat adalah kami akan rombak the whole system di UM ni kepada sistem yang kita lihat di beberapa buah universiti di Skandinavia, yang mana di negara-negara itu universiti-universitinya telah merombak balik sistem fakulti, jabatan dan sebagainya yang boleh membantu kepada konsep interdisciplinarity dan sistem lama di mana dia lebih kepada berbentuk silos, kepada pengukuhan bidang-bidang tradisi, itu semua telah diruntuhkan. Dalam apa yang kami lihat dalam sistem baru ini, dia lebih kepada input dari pelbagai bidang, dengan tujuan apabila kita mengajar ataupun apabila kita menjalankan penyelidikan, dia akan lebih menyebabkan kita akan mencapai lebih penghayaan ilmu. Kalau kita buat sesuatu research tu, dia akan buat research tu dengan input daripada Faculty of Medicine umpamanya, daripada Faculty of Economic, daripada Jabatan Sejarah, daripada Pengajian Islam dan sebagainya.
everything is heading towards interdisciplinarity. Dan di universiti yang kita ziarah, sebuah universiti which is in the top 100 in the world, yang diberi nama Aarhus, A-A-R-H-U-S. Di universiti itu, universiti yang besar di mana pelajar dia dekat 40,000 orang. Universiti itu hanya mempunyai 4 fakulti sahaja, bermakna ada 4 orang dekan sahaja. Okay, daripada sebuah organisasi besar, dia telah jadi kecil, jadi 4 fakulti sahaja, maknanya ada 4 orang dekan sahaja. So nampaknya ada beberapa orang dekan terpaksa jadi pensyarah biasa lepas ni. Kita akan gabungkan dia menjadi besar. Fakulti yang besar, tapi hilang dia punya fakulti yang merupakan terlalu specialized, itu semuanya akan hilang dah. Semua universiti yang kami lawati, 90% of universiti yang kita lawati di Scandinavia adalah top 100 in the world. Satu perkara yang kami terasa sangat bila kita ke sana ialah, sebelum kami pergi, kita rasa orang-orang Scandinavia ni, oleh kerana dia punya per capita income, GDP dia 3, 4, 5 kali Malaysia, mungkin dia orang sombong-sombong. Itu yang kita terasa. They are so advanced. They are much richer than us. So kita rasa that maybe kita pergi sana dia tak layan kot. And sebelum kita pergi, Dr. Jagdish duk tulis, duk ingatkan saya bahawa susah sangat nak dapat respons. Setengahnya kata tak nak jumpa pun. Tak nak jumpa rombongan kita. Tapi bila kita pergi melawat, apa yang kami rasai ialah di sebaliknya. Kita rasa dia orang ni sangat baik, sangat rendah diri, sangat humble sebenarnya. Dan bila kita berbincang dengan dia orang sangat ingin berkongsi ilmu. Dia orang begitu responsif. Kalau kita nak slide tu, dia kata no, this is confidential. Tak ada yang sebut macam tu. Semuanya kata nak slide, ambil lah. Apa saja kita nak dia bagi. Mereka tidak lokek ilmu. So daripada lawatan ke Skandinavia tu, kita hairan mengapa orang yang begitu lebih kaya daripada kita, lebih advance daripada kita, tapi begitu mudah nak berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman, cadangan-cadangan kita sedia diterima. Tidak ada yang ditolak pun. Berbeza daripada perspektif saya yang sebelum saya pergi itu. Kalau tak percaya, tanyalah dekan yang telah ikut saya itu. How they feel. Dan selepas pergi ni, kami pula terfikir, boleh tak kita cope? Boleh tak kita cope nak kerjasama dengan semua universiti-universiti ini? Dan bukan tu saja, bila kita pergi ke sana, kita kata, kenapa kita punya tahap penyelidikan di UM ni tak ke tahap apa dia buat? Contohnya, saya pergi Aarhus ni juga, kalau tidak silap saya, kita berjumpa profesor dia, di mana rupanya profesor dia tu tiap-tiap tahun datang ke Malaysia. Dan dia datang ke Malaysia kerana research dia ialah di hutan-hutan di Malaysia. Kerja dia pergi buat research dengan orang-orang asli yang ada di tanah air kita ni. So dia dah frequent datang ke Malaysia ni untuk pergi mengkaji bahasa-bahasa orang-orang asli di sini. Dan dia telah buat satu komputer program, satu software, telah menganalisa bahasa-bahasa itu. Saya kata, dekat Malaysia kita buat tak benda ni? Dan rupa-rupanya bila kita kaji, sebenarnya kita ada buat, tapi tak mendalam macam mereka buat.
Macam mana sebuah universiti di Skandinavia sebenarnya pergi kaji semua ni bahasa-bahasa orang-orang asli di Malaysia. Kenapa orang kita sendiri tak begitu hebat untuk buat kajian tu? Mengapa? Saya fikir, why? Di mana kurang kita ni sebenarnya? That's another thing yang saya dok fikir ni, why are we short there? Why is it that I have to go there and learn all these things? You know? Lagi satu yang saya discover dekat sana, dia orang begitu efficient. Bila kita turun naik kapal terbang ni, very often kita tengok seorang je. Daripada jaga tiket, daripada buat announcement untuk masuk kapal terbang, semua seorang jaga. Daripada kaunter tadi tu, yang nak check in lagi pun dia, semuanya dia boleh buat seorang. Tapi di Malaysia, I think it is times 5 at least. Dan paling mengagumkan saya ialah 2 hari lepas, the last journey, the last visit di universiti yang nama dia Tecnológico di Monterrey, sebuah universiti swasta yang mempunyai 93,000 pelajar. Dan dia dimiliki oleh satu grup, dan grup ni ada 4 buah private university. Dan universiti yang kita visit ni, this group ni ada 40 buah kampus tak salah saya. Dan antaranya ialah di 13 ke 14 universiti di luar Mexico. Jumlah pelajar dia hampir 200,000. Tapi yang mengagumkan saya tak mau cerita bahagian tu. Itu saya nak suruh Prof Hamzah pergi tengok. Sebab dia nak mengurus private university kita. Bila saya tengok tu, saya kata, I think this is where the real justification is. That how a successful private university boleh jadi begitu berjaya dengan jumlah pelajar yang begitu besar. Tapi itu mengagumkan. Tapi satu benda yang lebih mengagumkan. Tapi bila saya cerita ni, jangan pandang serong pada saya minta. Sebab benda ni sensitif sikit. Bila kami ditemui di hotel oleh dia punya pegawai ICR, seorang gadis Meksiko, tak berapa tua lah, rasanya dalam 30-an. Tanyalah Prof Sofian tu, Dr. Faisal Rafiq, how she looks like. Saya tak percaya what she did for us. Dia ambil kita daripada hotel, dia bawa kita pergi meeting, dia bawa kita jalan sana sini, dan sebelum tu kita telah diberitahu bahawa universiti akan sediakan satu van besar untuk bawa kita dan terus hantar ke airport untuk kita fly ke Houston, Texas. So bila kita tinggalkan hotel tu, saya nampaklah van besar tu. Saya kata, cukuplah, semua orang boleh masuk ni. No problem, pastinya kita sampai. Tinggal lagi driver tak ada situ je. And this is just outside the hotel. The hotel dengan the university side by side. Dah habis meeting dengan dekan-dekan dia, dengan pegawai-pegawai dia, this lady datang balik. Pegawai ICR. Pegawai ICR kita yang nampak muda-muda lagi, perempuan berapa orang ada? Saya nak tahu. Zarina mana dia? Tak pernah nampak hari ni. Zarina ada tak? Saya nak tanya, ada berapa gadis muda-muda di ICR bertaraf pegawai? Ada berapa orang? Zarina tak ada? Sob, berapa orang Sob? Ada 5. 5 pegawai di perempuan tau, bukan lelaki. 5 muda-muda. So di sini ada 5 gadis ICR muda-muda pegawai dia. Dan saya jumpa seorang di sana. Gadis Meksiko, putih kulit dia, kacak.
Yang interestingnya bila dah habis dia ambil kita, saya ingat dia nak hantar kita balik ke hotel. Tidak. Dia kata, jom masuk van ni, dia kata. Bawa semua masuk dalam van. So saya still wondering, where is the driver actually? So who was the driver you think? This girl, this lady was the driver. Seorang gadis yang rencing tinggi menjadi driver bawa kita ke airport. So saya cakap, jadi lepas ni saya tak mau tengok orang lain bawa visitor ke airport, saya nak Zarina drive ni. Saya tak mau buang duit, hire banyak lagi driver dah. Kalau Zarina tak ada, Jagdish kena bawa ke airport. Jagdish di sini tak? Tapi ni lebih muda pun Zarina dan Jagdish. Yang saya ingat ada seorang dekat apa ni, yang pandai nyanyi tu, siapa tu? Dekat ICR tu. Apa nama dia? Lupa. Dia macam tu dia punya umur dia. Nafal apa nama? Marini yang pada nyanyi tu. Lepas ni saya nak tengok Marini bawa 8 orang dalam van dengan beg nak naik ke terbang, drive ke KLIA. Boleh tak? Whether UM can do that or not, or whether we still need drivers to take them to the airport. So saya dekat belakang duk mengambil gambar lah. Macam mana dia drive sebenarnya, macam mana dia boleh confident bawa kita kat highway. Lepas tu ada traffic jam, dia pergi seleko cari jalan pintas sebab kita takut terlewat nak naik kereta terbang. Dia pandai cari jalan pintas, sampai juga dekat airport. I kata dekat UM boleh tak staff kita buat macam ni? I don't mean the drivers yang kita ada dekat JPPHB tu, staff kat ICR boleh buat tak? Boleh tak agaknya? Boleh. Boleh kita uji tak lepas ni? Macam mana seorang gadis yang agak muda boleh bawa van yang besar? Van tu saya tak tengok ada kat sini lagi, belum. Dia lebih besar daripada semua van yang ICR ada. Dia boleh sumbat kita semua dalam kenderaan, dia boleh bawa kita ke airport on time. Now, it is not so much gadis tu, but it is, why is it that seorang boleh ambil kita daripada hotel, boleh bawa kita tengok kampus, boleh pergi meeting, dah habis tu dia ni bawa kita ke airport, dia ni drive. Dan bila saya tengok tu, saya kata, this is why this university boleh ada 200,000 student. 200,000 student. Kalau ikut konsep dia, saya rasa we can cut kitanya staff by at least 50%. Because we don't need drivers. Betul tak? You all agree tak dengan konsep ni? Because one person can do A to Z. That's what I saw dekat Tecnológico de Monterrey. Now, I saw roughly the same thing, saya nampak lebih kurang sama dekat Bergen, University of Bergen di Norway. Tapi kali ni bukan gadis muda, kali ni seorang wanita dah berusia. The opposite. This lady terima kita, bawa ke meeting room, boleh bantu dia punya rektor untuk menerangkan itu ini. Dah habis meeting, dia bawa kita round visit sana sini. Dia boleh tell us A to Z about every single building, about the library, about everything. Dah habis tu, dia boleh call taxi untuk kita dan dia put us on the taxi. Dan kali ini saya sebut dia seorang wanita dah berusia. Dah bercucu tak salah saya. Betul kan Pian, dah ada cucu kan? So this is one in Mexico, which is a gadis muda. This is in Bergen University. Seorang wanita dah berusia, lebih tua daripada saya tahu. Semua one person does everything. Boleh tak kita ubah UM
Dan boleh tak kita bagi CJ ni kepada orang yang that quality? Boleh ke tidak agaknya? Kita ubah the whole concept. One person can do everything. Rasanya boleh ke tidak? So, yang saya tengok di UM ni, kita perlu meneruskan agenda perubahan kita. Kita kena teruskan usaha untuk meningkatkan kecekapan, untuk terus meningkatkan produktiviti, untuk terus meningkatkan kecemerlangan. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita ISI ni di South America bukannya benda baru. Bila saya pergi negara-negara Brazil, Argentina, Chile semua ni, dia punya cerita ISI ni bermula pada tahun 82. Di Malaysia kita mula cerita ISI tahun berapa? Ini yang Profesor Mak Ya lecturer kena publish dalam jurnal ISI ni. Bila kita mula cerita benda ni? Bila? Ni Sarina, bila Sarina? 2008. Dekat sana 1982 dah bercerita ISI. Bila saya pergi sana, saya rasa, ya Allah, I reach here rather late. Kalaulah saya punya first visit was earlier than that, the ISI policy would have been around much earlier. Dan bila kita visit macam Bergen University yang saya sebut tadi, profesor dia dekat sastra pun kena publish ISI. Semua kena publish ISI. Bukannya those in medicine, engineering, science. Dan bila kita bercakap dengan dia punya dekan dengan rektor tu, semua bercakap nak cemerlang dalam ranking. Tak ada seorang pun yang tak sebut tu. Dekat sini ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin je berani cakap. Itu pun bila saya tak ada sini kan, dekat South America. Saya dengar berita ni, Naufal bagi tahu saya Tan Sri Muhyiddin buat statement dekat Australia. Dia nak semua IPTA pergi naik jadi apa, top 100 dalam masa 5 tahun. Betul tak? Ada kan berita tu keluar? Tan Sri Muhyiddin buat statement kat sana. Tapi bila saya pergi ni ke Scandinavia umpamanya, semua dah buat benda tu. So bila kita tengok tu, kalah lagi UM. Kita ni asyik terlambat. Bila pergi visit, Allah, dia dah lebih dulu. Tapi tak apalah, sekarang ni kita dah mula berubah. Now, bila saya pergi Amerika Selatan, 5 buah negara, saya discover, 5 buah negara adalah Brazil, Argentina, Chile, Peru dan Mexico. Daripada 5 buah negara itu, 4 buah negara mempunyai universiti yang telah mengeluarkan pemenang anugerah Nobel. 4 countries, universiti dia ada Nobel Prize winners. Okay? Kecuali Peru saya tak dengar benda ni. But the other 4 semua dah sebut. Kita pergi University of Buenos Aires ada, Sao Paulo ada. Pada dia nothing much, they have done it. Kita ni duk fikir bila kita boleh produce. So ketinggalan lagi UM. In fact, in this region tak ada sebuah negara pun dah produce 1 Nobel laureate. Betul tak? Is there any? Maybe I missed out something. Singapura pun belum ada, betul tak? Of course, kita tak ada, Indonesia tak ada, Filipina pun tak ada. Dekat sana negara saya lawati semua ada. So, apa modal kita nak jual pada dia? No, tak ada. So, bila saya pergi ni, macam itulah cerita dia. Kadang-kadang kita rasa kita ni macam terlambat.
And the worst thing, the first negara saya pergi, and this is really bad news for UM. Really, really bad news for UM. Kita punya graduate ditangkap mengedar dadah. Dipenjarakan. Graduate kita dipenjarakan. A graduate of this university ditangkap mengedar dadah. Can you believe that? Can you believe that or not? Seorang, I cannot say more lah, but it is confirmed because bila saya pergi Sao Paulo, one of my former staff di MMU menjadi matrade punya officer di sana, dan dia ditugaskan untuk pergi ziarah kita ni graduate ni dekat penjara. Our own graduate, you know. So that is the kind of stories I get. So sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bila saya dah bandingkan dengan negara-negara yang saya lawati ni, I think we are just starting lah. They have gone very far. Kita ni baru mula. Jangan rasa letih. We are only starting. And let me tell you, tak ada sebuah universiti yang saya lawati ni, 13 buah universiti di South America dan 7 buah universiti sana, yang sebut that we don't want to compete in ranking. Tak ada satu pun. Dan semua universiti yang lihat ni, semuanya ISI tu benda biasa bagi dia. Dan saya sebagai NAP Chancellor, bila saya tengok keadaan macam ni, saya kata, we are late. Kita ni duk pergi bercakap benda-benda yang orang dah buat dulu. And bila saya pergi sebuah universiti, University of Chile tak salah saya, di mana bila saya pergi that meeting dan dia pun buat presentation, kita buat presentation, dia ada analisa UM ni, apa kekuatan UM, apa kelemahan UM, apa kelebihan research dia dah analisa kita ni. Tu cepat-cepat minta slide, saya pun hantar pada Prof Awang, please look at this, your comment please. Sebelum kita pergi, dia dah analisa kita. Dan bukan itu saja, saya pergi Aarhus tadi saya sebut. Entah macam mana one of those dalam rombongan kita terdapat 5-page document tak salah, yang confidential, yang tak sepatutnya kita tengok. I think Sofian pandai ambil. Prof Sofian dapatkan this document yang memberi analisa tentang UM. Maknanya sebelum kita pergi tu, dia dah analyse tentang kita punya capability, kita punya data, our strength, our weaknesses, our kelebihan and so on. And they even have a section yang memberi analisis tentang potential dengan UM apa dia. Maknanya bila kita pergi meeting tu, he knows everything about us already. Tak payah cerita pun dia dah tahu. Very often bila pelawat datang jumpa saya tak tahu siapa dia orang. I don't even know. And usually I get that information 2 minit sebelum saya pergi jumpa pelawat tu, saya duk tanya, Naufal ke, Zawahir ke, Jagdish ke? But it seems that they have a document which analyse their visitors. And very often, kalaulah dia tengok pelawat tu is nothing, they won't give appointment. They don't want to waste time anyway. Because terlalu banyak visitor. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu di sini, bila dah mengembara macam ni, saya risau sangat tentang UM ni. Saya risau tentang universiti-universiti di Malaysia ni. Kerana bila pergi to these 2 region of the world, dia orang dah lebih jauh ke depan. We are far behind. Dan bukan tu saja, bila kita tengok the work ethics, the work culture, rakyat-rakyat yang saya tengok di sana, you know, when I go to all the South American countries,
rakyat-rakyat dia berbagai warna kulit, daripada yang paling hitam kepada yang paling cerah. Semua ada dekat negara itu. Daripada rambut yang paling lurus kepada yang paling curl. Semua ada di negara itu. Maknanya dia pelbagai bangsa kulit dan warna. Tak ada masalah pun. Kita di Malaysia ni asyik bercakap tentang kaum itu dan kaum ini. Tapi di sana, I see everybody there. And it seems to me that they are happy, a big happy family di sana. Dan yang lebih mengagumkan saya lah how they can receive you, boleh terima you dengan begitu baik. You terasa kadang-kadang diri you tak sebaik dia orang. How they treat their guests. How bila kita jumpa dia orang, kita kata they look simple but very professional. Di sini ni kadang-kadang ni kita dah jumpa banyak insiden di mana staff kita depan pelawat pun pakai slipper. Pakai slipper. Dan bukan tu saja, pakai jeans, selekeh. Tapi when we visit all this, that's not what we saw. How is it that it can be so different? How they could be so disciplined? Jadi saya cerita semua ni untuk mengingatkan kita bahawa walaupun kita rasa kita ni dah bekerja kuat, kita secara jujur dan ikhlas, which yang mana kita memang menghargai semua itu, tapi sebenarnya